Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk di bab 3 termokimia. Ya, masih lagi di 3.2 haba tidak balas. Kita akan berbincang tentang haba pembakaran. Ya, jadi sebelum ini kita telah belajar tentang 3 jenis haba, iaitu haba pemandakan, haba penyelesaian dan haba penetralan. Hari ini kita akan masuk kepada haba pembakaran. Okey, tengok situasi di mana seorang murid bertanyakan kepada gurunya bahawa mengapa menggunakan kayu api, masa yang diambil untuk masak itu lebih lama. Okey, apabila menggunakan kayu api berbanding dengan dapur gas. Jadi sebenarnya ini ada kaitan tentang haba pembakaran. Dengan menggunakan kayu api ataupun dengan menggunakan gas, dia ada perbezaan dari segi haba pembakaran. Ya, dari segi jenis, jadi maksudnya jenis bahan api juga menyebabkan haba tu berbeza. Okey, pertimbangkan pembakaran lengkap metana. Okey, ini ada satu contoh persamaan termokimia bagi tindak balas haba pembakaran. Jadi kat sini kita tengok CH4, ya, metana dibakar, ya, dan menghasilkan karbon dioksida dan juga air, mempunyai haba pembakaran, ya, negatif, maksudnya eksotermik 394 kJ per mol. Jadi persamaan termokimia ni yang menunjukkan bahawa 1 mol metana ni, ya, dia terbakar dengan lengkap dengan oksigen dan membebaskan sebanyak 394 kJ per mol, iaitu dikenali sebagai haba pembakaran. Jadi apa maksud haba pembakaran? Haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap. Jadi kat sini, apa bahan yang dibakar dengan lengkap? Bahan api dia adalah metana. Okey, dikira sebagai 1 mol metana. Dia dalam oksigen berlebihan. Jadi mestilah oksigen berlebihan supaya pembakaran itu menjadi pembakaran yang lengkap. Okey, jadi eksperimen 3B ni kita akan bincangkan, iaitu menentukan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Tadi kat mula-mula situasi yang mula-mula tadi, dia ada terangkan bahawa dia kata setiap bahan membebaskan haba pembakaran yang berbeza. Okey, jadi sama juga setiap jenis alkohol akan menyebabkan haba pembakaran yang berbeza. Jadi apa tujuan eksperimen ni? Ya, dia untuk menentukan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Okey, jadi dalam ini kita akan banyak jadi akan gunakan alkohol, pentanol, etanol, propanol dan butanol. Okey, masalah dia, adakah bilangan atom karbon per molekul alkohol mempengaruhi pembakaran? Jadi kita tahu metanol, etanol, propanol dan butanol ni semua ni mempunyai bilangan atom karbon per molekul yang berbeza. Jadi hipotesis dia, semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Maksudnya kat sini, kalau antara metanol dengan butanol, yang mana lagi lebih tinggi atom karbon per molekul? Sudah tentulah butanol. Jadi hipotesis kata butanol ni lebih tinggi haba pembakaran dia berbanding metanol. Kerana apa? Kerana mempunyai bilangan atom karbon per molekul yang banyak berbanding metanol. Okey, seterusnya bekas kuprum. Dia punya radas bekas kuprum, tungku kaki 3, alas kaki 3 tanah liat, termometer, silinder penyukat, pelita, penimbang elektronik, penghadang angin dan bongkah kayu. Okey, seterusnya apa prosedur dia? Yang pertama, sukat 200 cm padu air dengan menggunakan silinder penyukat, dan tuang ke dalam bekas kuprum. Jadi kita akan masukkan air di sini dalam bekas kuprum. Okey, seterusnya yang kedua, letakkan bekas kuprum di atas tungku kaki 3 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.13. Okey, kita letak kuprum ni di atas tungku kaki 3, sukat dan rekodkan suhu awal air. Okey, kita ambil suhu awal air. Yang ketiga, isikan pelita dengan metanol. Okey, pelita ni isi metanol sehingga hampir 3/4 penuh. Agak penuh kat sini. Ni 5.
Timbang dan rekod jisim pelita bersama dengan penutup dan metanol dengan penimbang. Okey, yang semua ni kita perlu timbang. Yang keenam, letak pelita di bawah bekas koprom dan nyalakan sumbu. Okey, jadi inilah gambar rajah atau gambar radas dia. Okey, yang tujuh, laraskan kedudukan pelita dengan bongkah kayu supaya nyalaan pelita menyentuh bahagian bawah bekas koprom. Maksudnya nyalaan ni mesti kena dekat bekas ni. Tak boleh jauh. Okey, nombor 7, kacau air di dalam bekas koprom sepanjang eksperimen dengan termometer. Ya, kita perlu kacau supaya mendapatkan suhu yang seimbang. Okey, yang sekata. Nombor 9, padam nyalaan apabila air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Maksudnya suhu awal tadi kita ukur. Contoh suhu awal tadi dapat 29. Jadi 29 tambah 30 berapa? 59. Okey, jadi sampai 59 ni kita kena stop dan berhenti. Okey, sebab dia kata apabila suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Bukannya sampai 30 darjah Celsius, tak, sebanyak 30. Maksudnya meningkat sebanyak 30 jadi 50. 50 baru stop. Okey, rekod suhu tertinggi air itu. Yang ke-10, timbang dan rekod jisim pelita beserta penutup dan kandungannya selepas pembakaran. Tadi sebelum kita timbang, selepas pembakaran pun kena timbang. Dan ke-11 adalah ulangi langkah 1 dan hingga 10 menggunakan etanol, propanol dan butanol untuk menggantikan etanol. Okey, ini radas je. Jadi kat sini kenapa kita guna bekas koprom? Okey, kat sini kenapa kita guna bekas koprom? Bukan kita guna kaca ataupun guna bahan lain. Ya, sudah tentulah kita guna bekas koprom kerana koprom ni adalah konduktor haba yang baik. Jadi ya, haba atau pembakaran dari pelita ni boleh terus pergi ke ataupun lebih banyak menyerap haba tu di dalam bekas koprom berbanding rada atau bekas yang lain. Okey, jadi dalam eksperimen ni apakah definisi secara operasi? Ya, apa yang kamu buat dan apa kamu perhatikan? Okey, kamu perhatikan kenaikan suhu. Betul? Ya, kenaikan suhu. Apa yang kamu buat? Ya, apabila ataupun apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku kat sini adalah apabila 1 mol alkohol terbakar dengan lengkap. Kan? Apabila 1 mol alkohol terbakar dengan lengkap ni, kita akan ambil kenaikan suhu ataupun lebih tepat ayat dia, definisi secara operasi bagi pembakaran alkohol adalah kenaikan suhu apabila 1 mol alkohol dibakar dengan lengkap. Okey. Jadi molekul alkohol mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Ada 3 kan? C, H dan O. Jadi pembakaran lengkap alkohol membebaskan karbon dioksida dan air. Pembakaran alkohol juga membebaskan tenaga, iaitu tindak balas eksotermik. Rajah ni menunjukkan graf pembakaran alkohol melawan bilangan atom per molekul. Jadi kalau atom karbon dia 1, maksudnya haba pembakaran dia semakin meninggi. Jadi macam eksperimen tadi kita dapat simpulkan bahawa semakin tinggi metanol adalah lebih tinggi haba pembakarannya berbanding butanol, propanol dan etanol. Sebab metanol karbon per molekul dia lebih atom karbon per molekul dia lebih tinggi. Okey, seperti dalam graf ni. Satu atom karbon dia ada 500 kJ per mol. Semakin meningkat, dia juga semakin meningkat juga haba pembakaran dia. Semakin meningkat bilangan atom karbon per molekul, semakin meningkat juga haba pembakaran. Jadi apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah, maka pembakaran alkohol menghasilkan lebih banyak molekul karbon dioksida dan air. Itu sebabnya bila banyak karbon dioksida, karbon per molekul karbon dioksida dan air itu meningkat. Jadi haba pun meningkat, yang dibebaskan tu meningkat dengan banyak. Okey, peningkatan nilai haba pembakaran antara ahli alkohol berurutan hampir sama. Kenapa sama? Kerana setiap ahli alkohol berbeza daripada yang ahli berikutnya dengan 1,H2. Jadi perbezaan antara metanol dengan etanol adalah CH2 tu. Jadi meningkatnya sekata. Jadi kalau kita tengok kat sini graf ni, dia punya peningkatan dia
berturutan dia hampir sama peningkatan dia. Ya, 1, 500, 2, okey, 3 sini 2000, 4, 27, 2750. Okey. Okey, di sini ada contoh bagaimana pengiraan persamaan termokimia bagi haba pembakaran etanol. Jadi kat sini ditunjuk bagi etanol C2H5OH tambah dengan O2 atau dibakar dan menghasilkan 2 CO2 dan juga 3H2O dengan haba pembakaran negatif 1376 kJ per mol. Jadi kat soalan ni dia suruh hitung jisim etanol. Jisim mana? Jisim ni disuruh hitung. Okey. Yang diperlukan untuk membakar lengkap dalam oksigen berlebihan supaya menaikkan suhu 200. Kat sini apa? Ni V dia. 200. Okey. V 200 ataupun nanti V ni kita anggap dia sebagai M kan? Jisim dia. Jisim bagi isi padu yang diletakkan dalam pelita tu. Okey. Air sebanyak 50 darjah Celsius. Theta dia kat sini adalah 50 darjah Celsius andaikan tiada haba yang hilang ke persekitaran. Okey, ini bagi nilai C dan dibagi nilai ketepatan air. Maksudnya 200 ni ada persamaan dengan 200 padu sama dengan 200 gram. Okey, jadi bila jisim last kali apa pengiraannya yang tentang jisim? Mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Jadi dalam ini apa kita perlu cari sekarang ni? Yang kita perlu cari mol dan juga jisim molar untuk dapat jisim. Sekarang mol tak ada, kita boleh cari. Jisim molar dia dah bagi kat sini. 46 gram per mol. Jadi tugas kita sekarang untuk mencari mol. Okey, ini adalah cara pengiraan dia. Okey. Jadi yang pertama kita macam mana nak cari mol? Okey, sudah tentulah macam nak cari mol, kita guna persamaan delta H sama dengan haba yang dibebaskan bahagi dengan mol. Jadi nak kira mol sama dengan haba yang dibebaskan bahagi delta H. Ya, delta H dia bahagi. Dia bagi dalam soalan ni delta H. Okey, Q kita boleh cari dengan sebab itulah langkah pertama kita cari Q sama dengan MC theta. Jadi masukkan saja M sama dengan 200 tadi, C 4.2 dan theta tadi adalah kenaikan perbezaannya adalah 50 darjah Celsius. Jadi kita kira dapat 42,000 joule ataupun 42 kilojoule. Okey, sekarang kita dapat Q dan Q ni kita boleh gantikan dalam ni. Delta H dah ada dah tadi, nilai dia adalah 1376 kJ. Okey, so untuk dapatkan N iaitu mol. Jadi seterusnya langkah 2 daripada persamaan 1376 kJ haba dibebaskan daripada pembakaran 1 mol etanol. Oleh itu 42 kJ haba dibebaskan daripada 42 darab 1 mol bahagi dengan 1376. Inilah sebenarnya kita masukkan kat sini. N sama dengan Q. Kita dapat dari sini tadi. Bahagi dengan delta H iaitu 0.3 mol etanol. Jadi jawapan untuk N kita akan dapat 0.03 mol. Okey, jadi seterusnya kita masukkan ke persamaan yang mula tadi kan, macam dapat N bahawa gram bahagi dengan jisim molar. Jadi jisim gram sama dengan mol darab dengan jisim molar. Okey, sebab itulah angka terakhir ni N dia darab dengan jisim molar. Okey, ini dan jawapan akhir dia adalah 1.38 gram. Itu adalah jawapan bagi jisim etanol yang diperlukan. Okey. Okey, jadi seterusnya boleh buat latihan uji diri 3.2 di muka surat 135 buku teks. Kita akan bincangkan jawapannya dalam kelas ataupun video yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.